Sebab nyawa itu siapa yang bagi kalau tidak Allah. Orang yang membunuh lain seolah-olah dia pula yang umpamanya punyai ataupun ada hak pada nyawa itu, walhal nyawa itu adalah daripada Allah Azza wa Jalla. Jangan habiskan nyawa orang lain, jangan membunuh orang lain. Membunuh dalam arti kata yang banyak, dalam arti kata pemahaman yang pelbagai. Mungkin membunuh dengan senjata, ataupun membunuh dengan kenderaan. Jaga-jaga jangan bawa laju sangat, supaya kita jaga kesihatan, jaga keselamatan orang lain. Nah, mungkin juga dia membunuh dengan keputusannya tidak adil. Contohnya seorang hakim memutuskan penghukuman yang tidak adil atas dasar dendam ataupun atas dasar lain-lain. Itu membunuh juga, walaupun tidak dari segi fizikalnya dengan senjata dan sebagainya. Itu antara ciri-ciri bunuh itu. Itu besar dosanya. Yang ketiga, zina. Nah, sebab apa dosa zina ini besar? Sebab nanti dia melibatkan keturunan. Sebab kalau dia menggauli orang lain, bukankah nanti bercampur-campur keturunan itu daripada tidak halal. Nah, cara yang tidak halal, nanti anak itu membesar mudah-mudahan jadi baik, tapi takut nanti jadi tidak baik. Sebab asal tadi dia lahir disebabkan hubungan yang tidak baik, hubungan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kahwin ini besar pahalanya untuk mengelakkan daripada zina. Sebab kalau orang itu dah ada keluarga, perasaan untuk berfoya-foya itu, kalau dululah mungkin dia berfoya-foya, ada kurang sedikit. Sebab ada tahu tanggungjawabnya kepada anak dan isteri. Ada seorang datang kepada Nabi SAW, seorang sahabat, "Ya Rasulullah, saya nak berzina." Direct minta dengan Nabi, "Saya nak berzina." Nabi sangat cerdik sekali menangani orang ini. Sebab Nabi pesan, "Kallimun nas ala hasba uqulihim." Bercakap dengan orang, tengok level dia. Kalau dia intellectual, kita dengan cara intellectual discourse. Kalau orang perempuan yang lembut, dengan cara perempuannya. Kalau orang itu jenis ketegak, dengan cara ketegak tapi hikmahlah. Kalau jenis orang yang Arab Badui yang baru masuk Islam, begitu caranya. Jangan pukul rata. Sebab tak sama dakwah itu. Saya nak berzina, Nabi tak kata jangan, tapi Nabi suruh dia fikir. Apakah kamu mau kalau orang lain berzina dengan anak perempuanmu? La ya Rasulullah, tak mau saya. Begitulah orang lain pun tak mau kamu berzina dengan anak mereka. Apakah kamu mau kalau kalau orang berzina dengan isterimu? La ya Rasulullah, begitulah orang tidak mau istrinya dizinai oleh kamu. Apakah kamu mau sepupu kamu, adik-beradik perempuan kamu dizinai oleh orang lain? La ya Rasulullah, begitu juga orang tidak mau adik-beradiknya dizinai oleh kamu. Apakah kamu mau ammatuka, ibu saudaramu, dizinai oleh orang lain? La ya Rasulullah, hakadha, begitu juga orang lain tidak mau ibu saudara mereka dizinai oleh kamu. Kemudian Nabi pegang dadanya, Masya Allah. Selepas itu sahabat ini tadi tak disebut nama ya, menjadi orang yang paling benci dengan zina, walhal dia nak berzina. Itu hadirin keberkatan
daripada kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tangan baginda yang mulia itu. Masya-Allah. Baik, footnote 140 tanbih, maksud jaga-jaga. 15 keburukan zina. Setidak-tidaknya ada 15 keburukan zina seperti yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Al-Kabair maksudnya dosa-dosa besar. Apa dia? Satu, orang yang melakukan zina yang belum pernah berkahwin, maksudnya bujang, disebat 100 kali sebatan, sedangkan bagi yang sudah berkahwin direjam sampai mati. Itu kalau nak dilaksanakan hukum Islam. Bagi mereka yang terlepas daripada hukuman dunia dan dia bertaubat, para penzina digantung dengan kemaluan mereka di dalam neraka sambil dipukul kemaluan mereka dengan cemeti daripada besi sambil dicemuh oleh malaikat Zabaniyah. Ini orang yang tidak bertaubat, ya. 3, dicabut iman daripada dalam hatinya ketika berzina, seperti pakaian yang dicabut daripada tubuh. Dia Islam, tapi ketika berzina nafsunya mengatasi imannya, sehingga Nabi sebut la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang yang berzina ketika dia berzina, ketika orang yang berzina tidak akan berzina ketika dia berzina kecuali kalaulah dia orang beriman. Maksud dia tak beriman ketika itu dicabut daripada hatinya. Wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri kalau dia seorang yang beriman. Bermaksud dia beriman, bukan kafir, tapi ketika dia melakukan itu maka tercabut iman daripada hatinya. Na'udzubillah. Kalau meninggal ketika itu, bagilah musibah besar untuknya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan berkata-kata dengan orang tua yang berzina pada hari kiamat. Orang tua dah tapi berzina juga Allah. Walhal isterinya ada. Maaf, kalau perlu tidak mengapa untuk menambahkan isterinya. Kalau perlu, daripada buat affair di luar itu. Tidak mahu melihatnya, iaitu membiarkannya, dan tidak menyucikannya daripada dosa-dosa, dan baginya adab yang pedih di akhirat nanti. Tidak ada istilah suka sama suka. Kalau di negara barat, kalau suka sama suka tu ada hukum lain, asalkan jangan ada paksaan. Dalam Islam tak. Walaupun suka sama suka, mungkin tidak dizalimi, tapi tetap kalau namanya zina itu dosa besar. Dosa paling besar selepas syirik kepada Allah dan membunuh nyawa tanpa alasan yang baik, itulah zina. Tanpa alasan yang hak, itulah zina. Dan sebut tadi dah. 6, dijadikan bekas seperti ketuhar dalam neraka bagi para penzina, yang sempit bahagian atasnya dan luas bahagian bawahnya. Setiap kali disambar api, mereka akan menjerit-jerit kerana panas yang melampau. Nauzubillahi min dzalik. Kemaluan mereka akan berbau sangat busuk sehingga menyiksa para penghuni ahli neraka. Dah dalam neraka dah, tapi busuknya ya Allah. Iblis berbangga dengan para tenteranya yang berjaya menarik manusia melakukan zina hingga menganugerahkan mahkota istimewa kepada mereka. Seronok, iblis yang seronok. Mendapat 3 keburukan di dunia. 1, dihilangkan seri wajahnya. Orang berzina macam tu, walaupun cerah putih kulitnya, tapi dalam pandangan orang-orang yang tertentu tak ada seri. Nah, ada orang dia gelap tapi manis kalau kita lihat mukanya, senang hati. Ini jadi hilang serinya, dipendekkan umurnya, mungkin kerana sakit perbuatan zina itu, AIDS kan, ataupun mungkin
orang berdendam dengannya sebab dia berzina dengan isteri orang, maka suaminya marah, ahli keluarganya marah, react dengan brutally, contoh meninggal dia. Jadi pendek umurnya dan berkekalan dalam kefakiran. Dia jadi fakir. Fakir di sini dua. Satu, fakir hartanya. Memang dia tidak akan punyai harta, ada je menimpa dia. Nah, mungkin aksiden, mungkin kebakaran, mungkin kerugian. Satu lagi fakir di sini, fakir hatinya, tak gembira macam orang lain sebab dia terbelenggu dengan dosa zina tadi tu. Akan selama-lamanya dia akan fikir. Jadi itu menyebabkan dia tertekan, jadi tidak sihat, tidak boleh lakukan pekerjaan dengan baik. Itu menyebabkan dia boleh jatuh fakir. Ke-10, memperolehi 3 keburukan di akhirat, kemurkaan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Perhitungan amal yang buruk dan azab neraka. Tuan-tuan pernah demam? Demam tu makan pun tak lalu, tidur pun tak apa nak sedap. Itu baru hembusan api neraka. Hembusan api neraka. Dah tak tentu dah. Walaupun sedap makanan bubur, porridge dengan ayam lagi tu, dengan sedap lagi, tak lalu nak makan. Tu. Itu baru hembusan neraka, api neraka. Belum lagi api betul-betul. Api neraka itu 1000 tahun dibakar. Yang warna merah tu akhirnya jadi hitam. 1000 tahun dibakar akhirnya jadi putih. Begitulah ya. Panasnya api neraka itu. 11, dijadikan sebatang sungai dalam neraka yang mengalirkan nanah dan muntah daripada kemaluan orang berzina yang menjadi minuman para peminum arak. Masya Allah. Dijadikan bagi mereka sebuah lembah di dalam neraka yang di dalamnya ada ular dan kalajengking sebesar bagal keldai yang memiliki 70 duri yang berpisah yang menyengat para penzina selama 1000 tahun hingga terlerai dagingnya, tapi tak mati lerai. Ya Allah. Dijadikan azab kubur baginya seperti azab separuh umat. Macam mana azab separuh umat tu dapat kat dia seorang. Diharapkan syurga buat orang yang berzina sedangkan dia tahu perbuatan itu dilarang dan dia tak sempat bertaubat. Yang terakhir, merosakkan nasab manusia dengan lahirnya anak di luar hubungan perkahwinan. Sebab itu ulama kita pesan, saya pun dah sebut ni dalam tahun-tahun dulu. Anak yang baru lahir tu diazankan di telinga kanannya. Tak perlu tunggu ustaz, ibu, ayah lah, ibu jangan. Ibu, ayah azankan di telinga kanan. Kemudian iqamahkan di telinga kirinya. Baby tadi tu. Satu lagi yang ni jarang orang buat. Baca surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Habis tiup dekat ubun-ubun anak-anak tu. Kata ulama, siapa yang buat begini, insya-Allah anak tu tak akan berzina selama umur hidupnya. Mungkin anak itu nakal, ambil selipar tuan imam mungkin, ataupun ambil barang kawannya mungkin, tapi dia tidak akan berzina ever for the whole life of him or hers. Tu. Nah tuan-tuan, tolong ingat pesanan ini. Anak yang baru lahir, kalau yang dulu tak ada dah besar umur 7 tahun, dah ke mana?
Nah, tak apa, nak baca pun tak apa, sebab bukan ada larangan, tidak ada larangan. Tapi yang ini tadi khasiatnya bila anak tu baru lahir, first day terus baca. Nah, jangan lupa tu. Tak perlu tunggu ustaz nak tahnik nanti, biar ustaz lah yang tahnik. Kita ni ibu pun boleh baca, ibu baca surah Al-Qadar, tiup dekat ibu, Nana, insya-Allah dia tak berzina sepanjang umur hidupnya. Baik, takut kita dengar 15 ni, ya Allah. Mari kita lihat 104 atasnya tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah, tidak syirik maksudnya, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan jalan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Dan sesiapa melakukan yang demikian akan mendapat balasan dosanya, akan digandakan baginya azab siksa pada hari kiamat, dan dia pula akan kekal di dalam azab itu dengan menerima kehinaan. Nauzubillahi min dzalik. Dalam ayat ini footnote 141, Allah menyebutkan zina setelah menyebutkan syirik dan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah. Ini menunjukkan buruk dan terkejinya perbuatan zina itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Jangan kata buat zina. Apa yang bawa pada zina pun tak boleh. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang jahat. Ulama sebutkan satu kaedah, ma yuaddi ila haramin fahuwa haramun. Apa-apa yang boleh bawa pada haram, perbuatan itu haram. Contoh, ada satu syair untuk tackle orang, perempuan baik, orang lelaki baik. Ini jangan ditulis ni. Ini jangan ditulis ni, nah. Saya baca saja, jangan tulis. Sebab ni macam mana nak tackle perempuan ataupun tackle orang lelaki. Sebab tu jangan tulis. Fa nadhratun fa ibtisamun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa. Ustaz apa cara nak tackle orang? Ya hafal, saya hafal, tapi bukan nak menekel. Hafal kerana nak hindari apa? Anything leads to haram, that is considered as haram. Apa dia? Semua perkara ini bawa kepada zina. Fa nazratun, pandang, lihat. Fa btisamun, senyum. Fa salamun, bagi salam. Assalamualaikum. Fa kalamun, apa-apa, tinggal mana, nama siapa. Fa kalamun, fa maw'idun, buat janji. Fa liqa, lalu bertemu. Kalau bertemu dua ini di kawasan yang remote, fa syaitanu thalithuhuma. Kalau dah berjumpa satu tempat yang remote, tempat yang jarang orang ada, yang ketiga tu syaitan. Nanti dia akan inspire lah. Apa tanda cinta. Nauzubillah min dzalik. Jaga-jaga ini hadirin. Semua benda ini haram hukumnya. Sebab memang target dia tadi nak buat haram, zina. Tapi kalau dia tengok perempuan atau perempuan tengok lelaki untuk cari pasangan, boleh. Memang Nabi pun suruh begitu. Nabi suruh tengok perempuan Ansar, lihat mata mereka. Perempuan Ansar matanya sedikit sepet. Sebab perempuan Ansar ada kualiti. Banyak kelebihan orang-orang Ansar.
Sama juga kalau kita nak cari pasangan, Nabi sebut salah satu kaedah dan indikator, idza ra'aitaha sarratka, apabila kamu melihatnya mengembirakan hatimu. Ni untuk orang yang belum kahwin ni. Yang dah kahwin jangan dulu. Ini untuk orang yang bujang-bujang. Nah, yang dah kahwin tu cerita lain. Idza sarratha, idza ra'aitaha, kalau kamu lihat dia, sarratka, hati jadi seronok je. Itu tanda calon isteri yang baik. Sama juga yang perempuan, kalau tengok lelaki tu tenang fikiran, itu tanda isteri yang baik. Bukan isteri, tanda calon isteri yang baik. Nah, Imam Al-Bukhari, baik, ada footnote di situ, jangankan melakukan zina, menghampiri zina dengan melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan zina sahaja dilarang oleh syarak. Ini kan pula berzina, na'udzubillah min dzalik. Apa? 2 minit lagi kita baca sedikit. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Baginda menjawab, engkau syirik kepada Allah sedangkan Allah lah yang menjadikan engkau. Aku berkata, memang besar sungguh dosa itu. Aku bertanya lagi, kemudian apakah dosa besar selepasnya ya Rasulullah? Baginda menjawab, engkau membunuh anakmu kerana bimbang dia makan bersamamu, iaitu kerana takut miskin. Aku bertanya lagi, kemudian apakah dosa besar selepasnya? Baginda menjawab, engkau berzina dengan perempuan yang hampir dengan rumahmu, iaitu berzina dengan jiran. Patut-patut kita jaga kebaikan jiran. Nah, ini lain pula. Harapkan pagar makan padi. Saya baru tahu juga peribahasa ni. Dulu pun saya pening juga, apa salah pagar? Dan kenapa pagar tu makan padi? Walau dia besi. Rupa-rupanya saya baru tahu, agak baru juga. Apa dia? Rupanya pagar tu Bang Haji bukan pagar. Pagar tu adalah sejenis burung. Sebab tu disebut harapkan burung pagar tadi tu. Burung pagar tu yang makan api, makan padi. Saya pening juga saya dibuatnya. Harapkan pagar makan padi. Macam mana pagar tu makan padi? Gitu nak. Kita berhenti sekejap, lepas azan saya sambung 10 minit lagi insya-Allah. Tafadhal.
آتي سيدنا محمد إنك لا تخلف الميعاد. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung 10 minit insya-Allah. Mari kita lihat ada faedah pada muka surat 105. Tanbih jaga-jaga. Perkara-perkara yang menyebabkan kefakiran, jangan dibuat perkara ini. Imam As-Suwaifi berkata, antara perkara yang boleh menyebabkan kefakiran termasuklah banyak tidur. Banyak tidur. Di kesempatan buka kedai dia tidur. Di kesempatan berniaga dia tidur. Di kesempatan bekerja dia tidur. Itu. Yang kedua, tidur terlanjang. Allahu a'lam. Ini saya terjemah daripada kitab Arab ni, Kashifatus Saja. Dulu saya dengar orang tua mak kita lah sebut, saya terkejut bila saya baca kitab ni, ada kat rumah ni, Kashifatus Saja. Tuan-tuan, teks ini saya cuba cari dalam internet, ada tak orang terjemah ini, yang ni? Tak, ini terjemah asli saya ni, yang saya baca sekarang ini. Dia teksnya teks Arab. Kerana panjang sangat saya tak tulislah, saya terjemah saja. 3. Makan dalam keadaan belum mandi hadas besar. Pelik-pelik nah? Bukan pelik, kita baru dengar benda ni. Tapi bukan kosong-kosong yang orang tua sebut ni, ada dalam kitab. Kitab ni Kashifatus Saja, penulisnya adalah Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani, seorang ulama besar. Jasad beliau utuh di Ma'la, perkuburan Ma'la tu, antara ulama yang badannya tidak hancur walaupun dah berpuluh tahun dikuburkan, beliau Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani. Antaranya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki. Saya tahu kubur beliau sebab memang terkenal tidak hancur. Kubur beliau ni, keluar beliau tak saya tak tahulah, tapi kubur Sayyid Muhammad Alawi saya tahu. Tidak mengambil berat apabila makanan jatuh. Bila makanan jatuh, kalau boleh diambil, ambil. Boleh dimakan, makan. Kalau tidak, jangan. Membakar kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Ni saya tak berani nak syarah. Saya sendiri pun tak tahu. Tapi itulah yang disebut dalam kitab. Menyapu dalam rumah pada waktu malam, kan? Apa rasionalnya? Mungkin ada barang-barang kita yang terjatuh, duit ke, yang kalau perempuan rantai ke, ataupun subang ke, kalau di sapu waktu malam kan termasuk sekali benda tu dalam tong sampah nanti. Itu andaian saya saja ya. Hakikatnya Allah malam. Meninggalkan sampah di dalam rumah. Kalau boleh, sampah kita tu jangan bermalam dalam rumah, kecuali tempat tu agak jauh dan boleh memudaratkan, ada anjing liar ke sebagainya. Nah, kalau kita di rumah, sampah tu jangan simpan dalam rumah. Nah, waktu malam ni maksudnya apa? Ambilkan sampah yang di rumah tu, dalam tong sampah kita dalam rumah tu kan, ambil letak di luar rumah, letak dalam tong sampah, ambil masa sekejap. Jangan dia bermalam di dalam rumah. Sungguh kadang-kadang dia dah berulat, kadang-kadang kita terlupa selepas sehari dua. Tambah lagi kalau melibatkan ikan, perut ikan, cepat dia berulat. Jadi tuan-tuan, ini disebut dalam kitab ni. Maksud sampah-sampah tu jangan tinggal di dalam rumah. Ambil, kalau tak letak di luar pun, dalam tong sampah letak di luar, jangan dalam. Berjalan di hadapan para masyayikh itu tidak elok. Guru di depan, kita pun berjalan begitu saja, kecuali penting sangat tundukkan, minta izin, maaf Tok Guru. Jadi kurang adab. Memanggil kedua orang tua dengan nama mereka, tu dia nama Pak kita panggil Pak, panggil Pak, panggil nama Pak. Pak kata mai tang ni, Pak kena Pak sekali. Jadi dia tak ada adab. Jangan mencuci tangan dengan tanah kecuali perlu, tak ada ayak. Ni ayak duk banyak kat rumah, tanah buat apa? Tanah.
Meringankan solat, tak apa, sagi tak apa, masuk waktu solat lain. Menjahit pakaian yang sedang dipakai di tubuh sendiri. Ada. Saya dengar ini petua daripada mak saya. Tak ada, mak tak sebut kitab apa ni, saya jumpa dalam kitab tu, saya kata Allah, pakaian kita kalau koyak di sini ni jangan jahit dekat badan tu. Lepaskan dulu. Pasal apa? Antara sebab ni, kalau kita jahit dah tercucuk badan, tercucuk pula kena kulit sensitif dan melarat apa semua, dah sakit tu, jadi boleh jadi fakir. Tergesa-gesa keluar menuju ke masjid, jangan tergesa-gesa. Al-isti'jalu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Tergesa-gesa pergi masjid, jangan tergesa-gesa. Relax, sebab takut nanti tekan minyak kena kat apa ke, dah accident kena paralyze dan sebagainya. Jaga-jaga pergi awal pagi ke pasar, lambat ketika balik daripada pasar. Bahasa apa dah suka duduk pasar. Dia menjual pasar, tu tak apalah, tu cerita lain. Dia memang dia jual pun tak apa. Tak apa lah. Ada orang kata dia tu keluar masuk penjara, hari-hari masuk penjara, keluar masuk penjara, dah dia jadi warden penjara. Bukan kata cerita dia penjenayah. Sebab tu kita jangan mudah buruk sangka kat orang. Ni pergi pasar tak ada buat apa, pergi awal pagi balik lewat, Masya Allah, tidak membasuh pinggan mangkuk. Ni tolong sama-sama kita ingat nak kat rumah lah. Kalau kata malas lagu mana pun kena basuh. Jangan tinggal dia tak basuh semalaman. Ini boleh menyebabkan kefakiran. Membeli roti yang terpotong daripada orang fakir yang meminta. Ni saya pun tak berani nak syarah. Saya pun tak berani nak jelas apa maksud dia. Memadam api dengan meniup. Pasal apa saya pun tak tahu. Saya tak tahu, memang saya tak tahu. Menulis dengan pen yang ma'qud. Pen yang ma'qud ni terikat. Macam mana terikat tu tak tahu lah. Saya pun tak faham sangat. Bersikat dengan sikat rambut yang patah. Pasal gigi-gigi dia ni kalau yang patah, dia akan jadi tajam. Bila tajam, bila kita ni takut terkena kulit, boleh jadi kulit tu jadi rosak, sehari dia jadi gatal ke, sehari jadi penyakit. Tidak mendoakan kedua orang tua. Tuan-tuan, kita kena doa lah. Kalau kita nak anak kita doa kita doa mak pak kita. Allahumma ghafir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dia pasang kena elok, kena betul. Kalau dua orang, Rabbi ghafir lana dhunubana waliwa, tu kena panjang tu, waliwa tu kena panjang, waliwalidaina warhamhuma kama rabbayana sighara. Kalau ramai, Rabbi ghafir lana dhunubana waliwa tu kena panjang, kadang-kadang kita terlepas pandang. Waliwalidaina tak, itu kurang tepat. Waliwa tu panjang, waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Itu kena betul pasanglah. Kena tanya ustaz-ustazah supaya tahu. Tidak memakai serban ta'ammum duduk. Sebab itu kalau pakai serban jangan duduk. Dia adabnya pakai serban berdiri. Memakai seluar berdiri. Berserban pakai berdiri, seluar duduk. Kenapa kalau berdiri sagi stable, dah kena pula punggung dekat lantai, sakit pula, kena tulang dan sebagainya, sakit-sakit. Itu boleh menyebabkan kefakiran. Bakhil dengan harta yang dimiliki. Bakhil dia ada dua. Yang lebih teruk daripada bakhil, syuh. Shinha, syuh. Bakhil ni dia kedekut dengan duit dia. Syuh
Dia kedekut dengan duit orang lain. Duit orang lain pun dia kedekut. Dia ada tabung ni kan, dia pun ambil, pilih duit ada RM10, RM50, RM1, ambil RM1. RM1 karena dia sayang. Lagi kalau dia masuk RM10, dia demam 3 hari. Masuk RM50, demam 2 minggu. Tak apa, RM1 saja. Tiba-tiba dia tengok ada kawan dia dengan senang hati, RM50, bismillahirrahmanirrahim. Dia main tegak, Syekh, banyak sangat tu Syekh. Nah, itu boleh guna macam-macam. Lah harga naik, duit orang pun dia sayang, walau bukan duit dia. Tu. Sebab itu orang yang lokik ni, teruk ni, dia memang payah nak kawal diri. Cerita saja-saja. Ada orang tua menangis, siapa? Saya duit ada 10,000 dalam bank minggu lepas. Saya ada umur 1,000. Tu dia menangis pasal 10,000 tak ada, 1,000 tak ada, hilang habis. Kawan dia, ini cerita saja ni, cerita saja. Kawan dia tengok, Syekh, tak payah menangis, pasal orang tua menangis ni ada. Nah, ni ambil RM1,000 ni, top up yang RM1,000 tu. Lagi kuat dia menangis. Haji ni tadi lagi kuat dia menangis. Kawan dia tanya, pasal apa? Saya bagi dah kan 1,000. Dia kata, kalau hak 1,000 dulu ada, bukankah jadi 11,000? Tengok tuan-tuan, ni jenis orang kedekut. Saya minta maaf ni, sebab ada satu istilah, kalau orang kedekut ni panggil apa? Dalam surau ni, dalam masjid tu, saya tak nak sebut dah. Saya eja saja, tuan-tuan jangan sebut. TAIK HIDUNG masin. Jangan sebut ni dalam masjid. Peribahasa TAIK HIDUNG masin. Itu untuk orang yang kedekut. Saya baru tahu juga. Kenapa peribahasa orang yang kedekut tu TAIK HIDUNG masin? Kenapa? Maaf ni jangan dibayang-bayang ni. Kalau kata tak payah guna garam untuk dalam masakan, guna TAIK HIDUNG masin tadi pun tak apa. Nak kata kedekut. Maaf ni, saya baru tahu. Peribahasa Melayu ni dalam, masya-Allah. Tu dia. Tuan-tuan, kita untuk akhirat dia pelik, dengan dunia pelik. Saya bagi contoh. Kalau untuk calculation dunia kita ada duit 100, lalu kita derma RM10, tinggal berapa duit kita? RM90. Itulah calculation dunia. Calculation akhirat tak. Macam mana? Kita ada duit 100, kita derma RM10, jadi duit yang dalam tangan kita berapa? 90 kan? Apakah berkurang? Bertambah. Kenapa? RM10 yang kita derma tadi tu. Dalam Islam, likulli hasanatin bi asyri amthaliha. Satu kebaikan dibalas 10. Jadi RM10 tadi tu darab dengan 10, bukankah jadi 100? Jadi dalam Islam, kalau kita ada duit RM100, kita derma RM10, simpanan kita 90 plus RM100, maka kita ada RM190. Itu kiaskan. Itu baru RM10. Kalau 20, 30, lagu tu tak ada kurang, itu lebih. Sebab itu jangan kita kurang sedekah. Ma naqasat sadaqatun minal mal. Tidak pernah sedekah mengurangkan harta, tidak pernah. Akhir kita berhenti pukul 9.
Dalam Al-Quran menyebut kalau orang itu dibagi masa sedikit lagi ke depan ketika dia sakaratul maut, dia nak sedekah. Dia tak nak solat, dia bukan nak solat, maksudnya solat, tapi first sedekah. Laula akharatani ila ajalin qarib, ya Allah, kalaulah engkau panjangkan lagi sedikit untuk aku hidup, sekarang sakaratul maut, panjangkan sedikit pada waktu yang tertentu, maksudnya prolong sedikit masa untuk meninggal ni, fa asaddaqa, pasti aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku jadi orang saleh. Kenapa sedekah? Sebab sedekah ini menjalak, sedekah ini menjalak kebaikan dia. Contoh, kalau kita bagi duit dengan orang miskin, lalu dibelinya dengan duit itu pakaian, dengan pakaian itu dia solat, tengok, sudah bawa kepada situ. Selama badannya lekat di tubuhnya, kalau dia tak solat sekalipun, lalu dia menutup aurat, maka terjaga auratnya, selama itulah pahala kita dapat hasil duit kita tadi itu. Dan dia solat, dapat pahala kita. Sebab kalau solat tak pakai pakaian, itu batal asbab duit kita tadi itu. Tuan-tuan, RM50 ya kita bagi pakaian pada mereka. Masjid, tuan-tuan derma, masjid beli mikrofon ni, saya boleh guna sekarang. Ni berapa ramai yang dengar saya kuliah ini. Belum lagi yang masuk secara live sebegini. InsyaAllah akan ada yang ambil manfaat dan amalkan. Asbab duit tuan-tuan tadi itu. Kita solat sekarang kan dapat masjid ini berlindung daripada hujan, panas, kan kondusif. Kita solat sekarang asbab duit tuan-tuan. Kita pijak kapet sedap, tak rasa berat kaki kita. Sujud nanti pun sedap. Ini kapet tuan-tuan lah tadi yang dermakan ini, sampai hancur kapet ini, barulah pahala tuan-tuan dah tak ada. Kipas kita solat ni sejuk, ini asbab tuan-tuan yang bagi. Masya Allah, sedap kita solat. Kalau tak panas, tambah lagi aircon ni, Masya Allah tuan-tuan. Itu bila kita tahu nanti kebaikan ni ketika masuk dalam kubur nanti. Sebab itu duit kita yang sebenar, duit yang kita boleh sedekahkan. Yang bulan-bulan itu, maaf, walaupun gaji kita puluhan ribu, 2,000 itu rezeki bank Islam, sebab kita loan rumah dengan bank Islam. 1,000 lebih itu untuk bank apa, rakyat kah? Sebab kita loan kereta kita dengan itu. 500 itu untuk share dengan Petronas sebab beli minyak. Belum lagi tukar minyak hitam, belum lagi cuci. Itu semua rezeki orang lain, rezeki kita yang boleh kita infakkan. Masya-Allah, pertemuan akan datang. Alang-alang juga saya habiskan ini. Bakhil dengan harta yang dimiliki, lokek takdir dalam memberi nafkah kepada isteri atau keluarga. Jangan, maksudnya dengan isteri keluarga kita ringan-ringankan juga, lebih-lebihkan juga, tapi jangan terlalu boros. InsyaAllah kita berhenti pada muka surat 106 ini. Kita akan sambung InsyaAllah pada bulan hadapan pula biiznillah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.